masuk ni. Baik, bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi, pertama-tama marilah kita panjat syukur kepada Allah. Dan samping sementara kita menantikan Fadil Ustaz Jeffrey, jadi boleh tuan-tuan, perempuan, para pelajar kongsi dan kongsikan dengan rakan-rakan di WhatsApp group dan mana-mana saluran lah, untuk sama-sama kita berkongsi manfaat pada hari ini, insyaAllah. Saluran untuk sama-sama kita berkongsi manfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sedang menanti Ustaz Jeffrey. Jadi untuk pengetahuan semua, pada hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Jeffrey Al-Muhammadi, yang saya kira tidak asing lagi lah untuk kita, semua.
Bismillah. Baik, jadi saya kira kita boleh mula Ustaz. Boleh mula untuk sesi petang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang berusaha Dr. Haji Abdul Latif, pengarah Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, yang berusaha Encik Muhammad Zamri bin A.B. Rahman, Timbalan pengarah Akademik Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, yang dihormati Encik Samsul bin Abdul Rashid, Timbalan pengarah Sultanah Akademik, yang berusaha Ustaz Muhammad Amin bin Hassan, pengurusi Pusat Dakwah dan Tarbiyah Al-Jazari, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pesyarah kanan, pesyarah-pesyarah, ahli jawatan kuasa Pusat Dakwah dan Tarbiyah Al-Jazari, para pelajar, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah telah memilih kita pada petang ini dalam majlis ilmu yang mana yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagaimana taman syurga, dan kita bersyukur kerana pada petang ini juga kita dipanjangkan umur, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, iaitu bulan yang begitu kita kenali dan sinonim dengan bulan kelahiran Nabi SAW. Manusia yang paling agung, kekasih Allah, Nabi Rasulullah, Rasul yang terakhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memulakan majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran bagi memberkati majlis kita pada petang ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Justru tuan-tuan sidang hadirin sekalian, maka sudah kita sebut tadi, bila mana disebut Rabiul Awal sinonim dengan pengetahuan kita bahawa ia bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi SAW. Justru Pusat Dakwah dan Tarbiyah Al-Jazari Politeknik Kulim telah menganjurkan dan mengaturkan program webinar bicara maulid yang bertajuk Rasulullah Uswah Hasanah sepanjang zaman. Dan Alhamdulillah, kita amat bertuah pada petang ini kita bersama dengan seorang tokoh agamawan yang tidak asing lagi, iaitu Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmud, atau kita kenali dengan Ustaz Jafri Al-Mahmudi, merupakan mudir dan pengasas Darul Faizin. Dan tak salah saya pagi tadi Ustaz pun berada di area utara, Ustaz. Betul, Ustaz? Mana Ustaz? Utara. Utara, maksudnya di USM. Oh ya, pakai USM. Ya, gitu. Namun begitu, tuan-tuan hadirin sekalian, Ustaz sekarang tak salah saya juga berada di Melaka. Melaka, Ustaz? Betul. Dan kita doakan agar Ustaz dimudahkanlah urusan dan dimaklumkan banjir yang melanda negeri Melaka. Juga Ustaz terkenalah musibah tersebut. Jadi kita doakan agar Allah mudahkan urusan Ustaz sekeluarga. Jadi saya bagi pihak majlis ini mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada Al-Fadhil Ustaz di atas kesudian Ustaz untuk menerima dan memenuhi undangan kami pada petang ini. Jadi sidang hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Jafri Al-Mahmudi untuk membicarakan tajuk
yang diberikan pada petang ini berkaitan Rasulullah, uswah hasanah sepanjang zaman, untuk dirungkaikan, dikongsikan bersama-sama dengan kita, para pendengar. Jadi saya ingatkan kepada sidang hadirin sekalian, sama-samalah kita sebarkan majlis ilmu pada petang ini. Moga-moga ianya bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya serahkan majlis kepada Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz pengacara majlis, yang hormati seluruh kepimpinan Politeknik Sultanah Bahiyah Kulim, soleh al-Syumat, para asatiza, para pensyarah, para guru, soleh al-Syekh Muhammad, para pelajar, seterusnya sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung webinar kita pada petang ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas doanya Ustaz tadi. Alhamdulillah rabbil alamin. Sedikit saja ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diuji dengan banjir. Salih ala Syekh Muhammad, rumah saya pun kena banjir juga. Ni dalam proses tu bersih-bersih rumah sikit. Salih ala Syekh Muhammad yang penuh dengan lumpur tu. Saya sebab jadi ni berhenti set ni untuk kuliah, untuk webinar sekejap. Saya nak sambung lagi kerja-kerja tu banyak. Sebab bila dia start kering aja, kita tak boleh nak biar lama. Bila dia start kering, lumpur dalam atas dalam rumah tu, jadi susah balik nak buang. Jadi saya ucap terima kasihlah pada semua sahabat-sahabat yang mendoakan, dan saya doakan kepada semua doa-doa kebaikan kepada saya tu akan Allah kurniakan juga kebaikan-kebaikan kepada tuan-tuan yang mendoakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan salih asyamat pagi ni, petang ni kita akan tengok berkaitan dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tu qudwah hasanah sungguh. Sebagaimana yang Allah sebutkan bahawa salih ala asyamat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada qudwah hasanah, ada contoh teladan yang terbaik. Maka dalam kehidupan kita ni tak ada contoh dan teladan, sebab sifat manusia ni suka ikut. Sifat manusia ni suka tiru. Maka tak ada ikutan yang paling cantik yang Allah nak bagi dalam kehidupan kita ni, melainkan kita ikut Nabi SAW lah. Sebab tu Allah jadikan Nabi SAW kalangan manusia. Pasal apa Nabi SAW Allah jadikan kalangan manusia? Pertama, sebab mudah untuk diikut. Nabi SAW makan, Nabi SAW minum, Nabi SAW tidur, Nabi SAW berkahwin, Nabi SAW sakit, Nabi SAW apa saja berniaga, Nabi apa saja yang manusia buat, maka Nabi SAW buat. Maka sebab tu salih al-Syamad mudah untuk kita ikut. Yang keduanya, salih al-Syamad pasal Nabi SAW, kita akan mampu buat apa yang Nabi SAW mampu buat. Syariat yang diturunkan kepada Nabi SAW, yang diturunkan kepada umat, salih ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan mampu untuk dilakukan oleh manusia, oleh umat, sebab salih ala Sayyidina Muhammad pasal yang menyampaikan itu ialah daripada kalangan manusia sendiri. Yang ketiga, bahasa yang mudah difahami. Salih ala Sayyidina Muhammad. Walaupun Nabi SAW bercakap dengan bahasa Arab, tetapi dia masih bahasa manusia. Masih bahasa manusia. Jadi Allah salih Sayyidina Muhammad, jadi bayangkan kalau para malaikat kan mungkin bahasa malaikat, tak tahulah. Salih Sayyidina Muhammad. Ataupun kalau diutuskan malaikat itu sebagai Rasul, susah kita. Malaikat tak makan, tak minum, tak berkahwin, malaikat tak ada nafsu. Jadi susah untuk kita. Maka dalam hidup kita, panduan dan teladan yang paling cantik untuk kita ikuti ialah Nabi SAW. Sifat manusia ni memang macam tu. Allah jadikan manusia ni, dia suka dia ikut dengan apa yang sesuai dengan jiwa dia. Jadi tak semestinya benda yang diikut tu benda baik kadang-kadang. Tapi jiwa dia memberontak untuk dapatkan satu benda, dan dia rasa macam benda tu ataupun kelakuan itu sesuai dengan jiwa dia, maka dia akan ikut. Sebab tu ada orang yang menagih dadah, ada orang yang ikut gangster, ada orang yang cenderung untuk buat perkara maksiat dia ikut, atau perkara maksiat sebab yang diikut ataupun dia tiru tu adalah sesuai dengan apa yang diingini oleh nafsu dia.
Maka Allah hantarkan Nabi SAW itu sebagai qudwah hasanah, sebagai contoh dan teladan dalam panduan kehidupan kita seharian. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-hayatu bisunnatin nabawiyah. Ini yang kita nak. Hidup kita dalam sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, semua nak bagi jadi pahala dalam hidup kita. Semua nak bagi jadi pahala, semua nak generate pahala, tujuan dia supaya apa? Supaya nanti cukup banyak nanti pahala untuk kita bawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW, Allah sebut, bila kita ikut Nabi SAW ni, apa kita akan dapat? Bila kita ikut Nabi SAW ni, apa akan kita dapat? Saya minta maaf lah tuan-tuan, seandainya ada kekurangan-kekurangan, sebab saya ni pun ini menumpang ni kan, menumpang bilik untuk buat live. Sebab rumah saya tu dah banjir, tak boleh nak buat kat situ. Tu dengan equipment yang terhad Seleksi Muhammad. Jadi sekadar ada je Seleksi Muhammad. Kalau ada gangguan-gangguan apa semua pun, saya minta maaf lah sebab menumpang internet daripada rumah ni. Seleksi Muhammad. Tapi harap okey lah, InsyaAllah lah. Sebab tu kalau ada bunyi kat luar ke apa-apa tuan-tuan, saya minta maaf siap-siap lah kan. Jadi mungkin kurang padat. Sebab biasa duk buat dalam studio tu, kemas sikit lah, tersusun sikit apa semua dia punya Seleksi Muhammad. Keperluan-keperluan tu agak lengkap lah. Tapi ala kulli hal, nak memenuhi juga hajat, walaupun sebuah kekurangan ni saya minta maaf siap-siap lah. Saya rasa ada disturbance, ada bunyi budak ke, ada bunyi apa ke sebagainya kan. Saya minta maaf siap-siap. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli Muhammad. Jadi Allah jadikan kita ni macam mana? Kita ni suka ikut. Dan, macam mana kita nak jadikan okey, maksudnya apa kelebihan bila kita ikut Nabi SAW dalam hidup kita. Kita nak tahu juga sebab sifat kita ni, kalau tak diceritakan kelebihan, kita tak ada urgency ataupun kita tak ada kesungguhan untuk kita buat. Kalau nak pergi orang panggil, "Mai misi rumput rumah aku Ustaz." Kalau orang kata, "Mai misi rumput rumah aku." Lepas tu nak bagi apa? Tengoklah apa-apa nanti aku bagilah, kalau ada apa-apa aku bagi. Kita pun rasa macam tak ada semangat nak pergi. Tapi kalau kita "Mai misi rumput rumah aku Ustaz," aku bagi 1 jam RM50 kan, contoh. So, dia semangat sikit, dia ada sebab ataupun dia ada hasil daripada apa yang dia buat. Sebab tu Nabi SAW duk cerita tentang syurga, neraka, pahala, dosa, kelebihan ni. Sebagai apa? Sebagai motivasi untuk kita buat. Sebab kita kena ada. Sebab peringkat kita, diri kita ada beberapa peringkat. Dia panggil peringkat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hambanya Sayyidina Muhammad. Apa dia panggil? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang ibadatnya seorang saudagar. Ibadatnya seorang hamba, ibadatnya seorang merdeka. Ini 3 peringkat ibadat kata Imam Ghazali rahimahullah. Peringkatnya seorang, ibadatnya seorang, sebab saudagar. Saudagar ni macam mana? Dia pergi berniaga, dia pergi kerja untuk dia dapat hasil. Itu peringkat ibadat yang pertama. Pasal apa semayang ni? Sebab dapat pahala. Pasal apa buat ibadat ni? Sebab dapat apa-apa. Pasal apa ni? Sebab dapat syurga. Pasal apa buat ni? Sebab Allah janji tu jauh daripada neraka. Itu pertama. Yang keduanya, sallallahu alaihi wasallam, ibadatnya seorang hamba. Hamba ni dia tak ada harap apa-apa. Apa yang Tuhan dia nak bagi. Tuhan dia tak bagi pun dia buatlah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu. Ini peringkat yang kedua. Peringkat ketiga, ibadatnya orang yang merdeka. Merdeka ni macam sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada benda apa pun dalam hidup dia, melainkan dia buat tu semata-mata kerana Allah SWT. Kita ni ikut peringkat paling pertama tadi lah. Peringkat paling rendah lah, buat ibadat sebab hasil. Jadi kita nak tahu lah, kalau kita ikut sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita, perbuatan Nabi ke, pakaian Nabi ke, akhlak Nabi ke, apa yang akan kita dapat? Yang pertamanya, kita akan dapat pahala lah, ganjaran pahala sebab kita ittiba' lis-sunnatin nabawiyah. Kita ikut sunnah-sunnah Nabi SAW, ikut perbuatan Nabi SAW, ada ganjaran pahala yang Allah akan bagi. Sallallahu alaihi wasallam pakai kopiah ni. Bukan sebab handsome nak juga sikit. Pakai kopiah ni pasal apa? Pasal nak ikut sunnah Nabi SAW. Lelaki-lelaki ni simpan janggut. Pasal apa simpan janggut ni? Ikut sunnah Nabi SAW. Pasal apa pakai jubah? Pasal nak ikut sunnah Nabi SAW. Pasal apa cakap baik-baik? Cakap elok-elok.
Pasal apa? Pasal nak ikut sunnah Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Yang Allahumma salli Muhammad. Jaga pandangan, tak mau tengok pelik-pelik. Oh, perintah Allah dan ikut sunnah Nabi SAW. Pasal apa? Jaga marah. Nak marah sikit, fikir sikit. Pasal ikut sunnah Nabi SAW. Dan niat nak ikut sunnah Nabi, Allah bagi pahala kita. Yang kedua, ada hikmah yang tersembunyi di atas setiap perbuatan Nabi SAW. Setiap perbuatan Nabi ada hikmah. Nabi SAW suruh kita bila kita tidur, Nabi SAW tidur baring sebelah kanan. Baring sebelah kanan, salli ala sayyidina Muhammad. Baring sebelah kanan, salli ala sayyidina Muhammad, menghadap kiblat lah. Rupa-rupanya, bila baring sebelah kanan, saya pernah tanya seorang doktor apa kelebihan makanan. Dia kata jantung kita duduk sebelah kiri, jantung kita duduk. Tu perut kita ni, duduk sebelah kiri. Kalau kita baring sebelah kiri, tubuh kita ni memberatkan pressure kepada jantung, pressure kepada perut. Kalau perut pressure ni dia jadi heartburn. Gas kita ni akan push balik naik ke atas. Dia reflux. Oh, begitu tahu. Kalau baring dalam sini, tak ada tekanan. Perut ni duduk belah atas. Jantung duduk sebelah atas. Tak ada pressure dia. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, baru kita tahu. Oh, ada hikmah tersembunyi daripada apa Nabi SAW suruh. Nabi SAW suruh tutup lampu bila nak tidur. Tidur lampu. Dalam riwayat cerita, sallallahu dalam hadis cerita, sallallahu tu suruh padam lampu. Sebab ni api, bahaya sebagainya. Mungkin dulu api tutup pelita sallallahu Muhammad. Tapi Allah SWT, kita tutup. Kita dah pakai lampu, mana ada api-api semua sebagainya. Lepas itu pasal apa? Tutup juga. Oh, ada kajian dibuat. Rupanya bila kita tidur dalam keadaan lampu menyala sebagainya, tubuh kita, sel-sel dalam badan kita ni, dia menganggap bahawa kita ni masih berjaga, dia ada keperluan dia untuk bekerja. Jadi sallallahu lepas tu bila dia bekerja, dia telah mengaktifkan sel-sel yang tak sepatutnya. Macam-macam. Rupanya kajian dibuat sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada hikmah rupanya yang terkandung di sebaliknya. Sama juga jilat jari lah. Apa-apa sunnah dan perbuatan Nabi SAW, ada hikmah. Ada hikmah yang terkandung kalau kita kaji. Maka kita akan jumpa lah hikmah tu bila kita beramal dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Lagi apa kita akan dapat bila kita ikut sunnah Nabi SAW? Kita akan dapat pengampunan dosa. Allah akan mencintai kita dan kita akan mendapat pengampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah sebut salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau mereka benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, ikut aku, ikut Nabi SAW. Maka kalau betul kamu cinta dekat Allah, kamu kata kamu cinta kat Allah, nak buat macam mana bukti kata kita cinta kat Allah ni? Ikut Nabi SAW. Apa yang akan kita dapat bila kita ikut Nabi SAW ni? Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai mereka. Allah akan cinta kat mereka. Subhanallah. Kalau Allah cinta kat kita, apa kita dapat tuan? Kalau Allah cinta kat kita ni, Allah Rabbi, betul hanya kalau Allah cinta kat kita, apa yang akan kita dapat tuan-tuan? Dan kita tengok hadis ni, riwayat Imam Al-Bukhari, kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Bila Allah mencintai seseorang itu, Allah akan panggil malaikat Jibril mai menghadap dekat dia. Faqala, Allah kata dekat Jibril, inni uhibbu fulanan fa'hibbuhu. Sungguhnya aku mencintai seseorang, aku cinta orang ni, lelaki ni, aku cinta perempuan ni, aku cinta kat dia. Maka Allah perintah dekat malaikat Jibril, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, fa'hibbuh, cintakan dekat dia. Malaikat ni tak payah Allah suruh. Allah tak payah perintah. Tak suruh pun, apa yang Allah cinta dia mesti cinta. Apa yang Allah suka dia mesti suka. Tapi dalam bab ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam bab mencintai seseorang ni, Allah perintah dekat malaikat Jibril alaihissalam, cinta dekat orang ni sebab aku cinta kat dia. Tak cukup dengan tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila Allah perintah saja kepada malaikat Jibril untuk mencintai seorang tu, maka Jibril kata apa ni? Fayuhibbu.
maka aku pun mencintai dia. Pada waktu tu juga malaikat Jibril cinta kat dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian sallallahu alaihi wasallam tak berhenti dekat itu. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Thumma yunadi fis sama. Tak habis dekat situ, malaikat Jibril panggil pula semua, menghadap pula penduduk langit. Penduduk langit menghadap pula. Buat apa sallallahu alaihi wasallam? Fayaqul, dia pun kata, inna Allah yuhibbu fulanan fayuhibbuhu ahlus sama. Lalu sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril pun buat status press statement, satu statement. Sallallahu alaihi wasallam press apa ni, dia bagi apa tu? Sallallahu alaihi wasallam buat inilah sidang media. Sidang media dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penduduk-penduduk langit semua ni. Kata dia, sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah mencintai kepada orang ni, maka cintalah kat orang ni. Kata malaikat Jibril alaihissalam, sungguhnya Allah cinta kat orang ni, maka cintalah kat dia. Maka seluruh malaikat di langit pun semua mencintai dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian summa yudha'u lahul qabul fil ard, dan selanjutnya orang itu akan diterima oleh segenap penduduk, segenap makhluk Allah di muka bumi. Kata ulama, kalau Allah cinta kat seorang itu, macam tadi ni, Allah kata, sungguhnya aku mencintai seseorang. Bila Allah cinta kat seorang itu, apa sebenarnya yang berlaku? Maka Allah menginginkannya menjadi orang baik di dunia dan baik di akhirat. Allah akan guide dia, Allah akan bimbing dia untuk dia jadi orang baik kat dunia, orang baik kat akhirat. Pasal apa? Bila Allah cinta kat seseorang. Jalan hidup kita ni Allah bimbing supaya kita jadi baik aja. Sesuai dengan apa yang Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang lain. Salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Nabi SAW dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam hadis qudsi ni Allah cerita, dan tidaklah seorang hamba itu, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hamba-Ku tidak berhenti untuk mendekatiku dengan perbuatan-perbuatan yang disunatkan, sehingga aku pun mencintainya. Dia dapat cinta Allah. Bila dia dapat cinta Allah saja, apa yang akan berlaku dekat dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani la'u'tiyannahu, wa la in ista'adani la'u'idannahu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, bila aku mencintai seorang itu, maka subhanallah, akulah yang akan menjadi telinganya, yang dengan telinga itu dia gunakan untuk mendengar. Telinga kita ni, Allah akan izin dengar benda-benda yang baik-baik yang boleh jadi manfaat dan kebaikan untuk kita aja. Yang Allah redha untuk dia, untuk dengar. Akulah yang akan menjadi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, matanya yang dia gunakan mata itu untuk melihat. Mata ni Allah guna, Allah jadi mata dia tak akan tengok benda-benda yang tak elok. Mata dia tak akan tengok benda-benda yang tak baik. Lepas tu kadang-kadang orang lain semua dapat cerita-cerita tu yang bukan-bukan tu, kita tak tahu pun, kita tak dapat pun, kita tak pernah tengok. Kata, hang tengok dah video tu, hang tengok. Video apa? Video tu lah, tak senonoh betul. Video apa? Betul. Lepas tu bila orang cerita kita, barulah kita kelang kabut nak tengok. Kita pula nak tengok, padahal Allah tak bagi kita tengok. Kan? Pasal apa Allah tak kita tengok tu? Pasal Allah sayang kat kita. Allah tak mau benda dosa tu main kat kita. Akulah yang menjadi tangannya dengan tangan dia megang. Akulah menjadi kaki yang kaki dia tu dia berjalan. Subhanallah. Apabila dia bila dia minta sesuatu, aku akan kabulkan. Dan apabila dia minta perlindungan, maka aku akan berikan kepada perlindungan. Tuan-tuan, tu ciri-ciri orang yang mendapat cinta Allah dekat dia. Sallallahu alaihi Muhammad.
Maka tuan-tuan, kita nak kena usaha. Macam mana cara nak bagi dapat cinta Allah dekat kita? Fattabi'uni, Allah sebut dalam Quran. Kata Allah kata dekat Nabi SAW, suruh mereka ikut aku. Kita ikut Nabi SAW. Maka kita akan dapat cinta Allah dekat kita. Semua yang sebut tadi ni, semua. Salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Bila Allah cinta kita. Bila Allah malaikat cinta kita, malaikat semua mendoakan kebaikan dan pengampunan untuk kita. Bila orang kita apa semua, bila seluruh penduduk bumi ni semua menerima dia. Dengan maksud penduduk bumi seluruhnya akan mencintainya, menjaganya, tidak menzaliminya. Dan semua kelebihan-kelebihan yang dia akan dapat bila salih alaihi wasallam Allah mencintai seseorang. Maka macam mana cara nak dapat cinta Allah? Ikut sunnah-sunnah dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat tu tak berhenti setakat situ, Allah sebut pula lain tu dalam ayat tu, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa dia. Maka tuan-tuan, itulah salih ala Sayyidina Muhammad di antara banyaknya kelebihan-kelebihan yang akan kita perolehi bila kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak tengok beberapa daripada akhlak Nabi SAW yang boleh kita ikut. Saya memetik salih ala Sayyidina Muhammad buku ataupun kitab yang dikarang oleh Dr. Said Muhammad Al-Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Tarikh Al-Hawadith Wal-Ahwal An-Nabawiyah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Yang nak mudah kita faham, kita Salih ala Muhammad biografi lengkap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik Allah Muhammad dalam bab akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita ikut, yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita sebaik-baiknya. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak tulis saja ke dia ada 41 akhlak Rasul SAW yang boleh kita jadikan sebagai panduan dan kehidupan kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya nak start daripada yang ke-20. Yang ke-20. Pasal yang sebelum tu saya ada guna dalam ceramah-ceramah, saya tak apalah. Kalau lagi pun bukan boleh habis semua, nak baca 41 kot tak habis. Kita petik-petik sahaja daripada akhlak-akhlak Rasul SAW yang disusun oleh Allahumma salli ala Sayyidina Syekh salli ala Sayyidina Sayyid Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhlak Nabi SAW. Di rumah, baginda adalah manusia biasa yang membasuh pakaian, memerah susu dan membuat sendiri keperluan-keperluan diri. Pasal apa dia jadi sesuatu yang istimewa? Pasal Nabi SAW bukan sekadar manusia biasa. Nabi SAW seorang pemimpin. Orang nombor 1 dunia waktu tu. Bahkan hatta sekarang. Tapi pada kehidupan Nabi SAW, orang nombor 1. Sibuknya Nabi SAW ni, tuan-tuan boleh bayang tak? Dia dengan keluarganya, dia dengan para sahabatnya, dia dengan dakwahnya, dia dengan peperangannya, dia dengan menjaga negaranya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia seorang, Nabi SAW seorang. Banyak tanggungjawab yang Nabi SAW buat, tetapi dalam urusan rumah, dalam riwayat diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW jahit baju dia sendiri. Ada baju Nabi SAW yang banyak, Nabi SAW biasa jahit baju dia sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW perah susu kambing sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Ataupun susu unta. Perah sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, biasa basuh bajunya sendiri. Nak cerita bahawa walaupun Nabi SAW duduk pada posisi yang hebat macam tu, tetapi Nabi SAW masih juga meraihkan kerja-kerja dalam rumah tangga. Nak ajak dekat kita bahawa subhanallah, duduk pilih posisi mana pun dalam masyarakat dan dalam keluarga, tinggi macam mana pun, ada ketika-ketikanya kita buat juga sallallahu alaihi wasallam kerja-kerja dalam rumah tangga kita sallallahu alaihi Muhammad sebagai nak menunjukkan penglibatan sallallahu alaihi Muhammad dan peranan yang patut dimainkan oleh kita sebagai ahli dalam rumah tangga tersebut. Ada setengah orang bila dia dah jadi bos dah, ataupun dia boleh jadi sallallahu alaihi Muhammad, jadi suami dah,
Oh, dengar ni. Jangan duk ni. Suamilah, perkataan suamilah segala-galanya. Oh, jangan bangkang suami. Tak boleh bangkang suami. Aku ni pun semua sebagainya. Salih Ahmad. Sampai dia buat zalim pada isteri dia. Salih Ahmad. Dalam keadaan dia menggunakan hujah. Dia suami dan isteri dia kena dengar perintah dia. Salih Ahmad. Nabi SAW kata, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang baik pada ahli keluarga dia. Dan aku orang yang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang, tuan-tuan Allah SWT, kita main peranan kita sebagai ahli keluarga. Orang lelaki, subhanallah, salih ala Sayyidina Muhammad, tanggungjawab dia ada yang dia kena buat. Isteri ada tanggungjawab yang dia kena buat. Kata ulama, salih ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di antara jalan dan cara untuk kita mendapat sakinah dalam rumah tangga yang terkandung di dalamnya mawaddah dan rahmah sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Nak dapat sakinah yang dalam dia ada mawaddah, ada rahmah, semua orang memainkan peranan sebagai ahli keluarga ikhlas kerana Allah dan meletakkan urusan itu sebagai satu ibadat. Salih Ahmad sungguh. Kalaulah suami dia merasakan tanggungjawab dia sebagai seorang suami itu satu ibadat dan dia tahu dia buat kerja itu semua ada ganjaran pahala yang dia akan dapat, maka dia akan buat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dia buat. Pasal ni bukan sekadar, bukan ada siapa nak bagi dekat dia. Bukan ada gaji kerja ni. Tetapi akad nikah dan ambil sebagai jadi seorang suami. Ada lah, tanya pula isteri, saya nak keluar pergi cari kerja ni, Salih Ahmad, berapa gaji nak bayar dekat saya setiap bulan? Sebab dulu saya duduk kerja seorang-seorang. Ni Ahmad ni nak kena apa semua, nak kena sedia-sedia lah. Nak beli kereta ke, nak apa-apa, nak sedia rumah lah apa semua. Berapa gaji saya nak dapat sebulan? Orang kata, bengong apa lelaki ni? Kan? Lepas tu isteri dia pula, Ahmad kahwin apa sebagainya. Bila dah kahwin apa semua ni, nafkah kena bagilah sebab saya isteri kan. Tapi saya basuh baju, ni saya masak, saya nak kena ni, saya nak buat tu. Berapa gaji saya nak bayar sebulan? Orang kata biar betul kawan ni kan. Tentu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak, masing-masing faham tanggungjawab dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tanggungjawab yang dia lakukan dalam kehidupan dia, salli ala Sayyidina Muhammad, bukan sekadar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan sekadar dia buat itu salli ala Sayyidina Muhammad sebagai tanggungjawab dia yang biasa, tetapi subhanallah merupakan salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, tanggungjawab yang wajib dia tanggungjawab dia lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan ada ganjaran pahala yang Allah nak bagi dekat dia. Saya cerita, kalau tuan-tuan duduk tepi jalan, ada budak-budak nak pergi sekolah, tuan-tuan tahan dia. Nak pergi mana? Nak pergi sekolah. Oh, nak pergi sekolah ke? Duduk mana? Duduk kat situ. Ada ayah tak? Oh, tak ada ayah apa sebagainya. Mak ada. Mak kerja dan mak tak kerja. Oh, miskin. Oh, tak apalah nak ambil makan. Tiap-tiap hari, pakcik bagi RM10 untuk urusan kehidupan. Bila nak beli buku kan, nak beli makan kan, nak beli apa semua, tiap-tiap hari bagi. Budak tu pun pergi mengaji. Dapat tak pahala kat kita? Dapatlah pahala. Suatu hari budak tu besar-besar, jadi ulama ke apa, jadi orang yang berjaya dalam masyarakat apa sebagainya, dan dia buat kerja-kerja dalam masyarakat, dia dapat pahala. Kita yang bagi dekat dia waktu dia kecil tu pun, kita pun tumpang pahala sekali. Kita pun akan tumpang pahala sekali. Salih Ahmad. Tuan-tuan tahu tak? Yang akan dapat ni siapa ni? Tu, isteri-isteri kita yang duduk di rumah tu. Dia itulah yang menanggung, yang akan mendapat semua kelebihan-kelebihan ni. Tiap-tiap hari dia masak untuk suami dia keluar untuk pergi cari kerja. Untuk pergi kerja cari rezeki, untuk buat tanggungjawabnya dalam masyarakat, dalam keluarga. Salih alaihi wasallam. Dia pula subhanallah sebab tu tuan, bagi pula anak-anak dia pekat-pekat makan setiap hari untuk pergi sekolah, untuk pergi buat urusan-urusan kehidupan dia apa sebagainya. Macam mana dia duduk sedekah, dia duduk buat benda tu pada setiap hari. Pahala dia sangat banyak seorang isteri kalau dia tahu. Seorang suami pula sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan buat pula kerja-kerja apa sebagainya dan dia tahu dia buat kerja tu kerana Allah, maka dia takkan berkira. Seorang suami takkan berkira, seorang isteri takkan berkira dengan apa yang dia buat. Pasal apa? Pasal dia tahu dia buat tu kerana Allah. Nabi SAW tunjuk perangai tu dekat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW tunjuk perbuatan tu dekat kita supaya mudah untuk kita ikut. Sallallahu alaihi wasallam, kita jadi sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, akhlak Nabi SAW yang berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ketika duduk ataupun berdiri, baginda selalu berzikir mengingati Allah.
Sesuailah dengan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana khalaqta hadha ma Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Allah cerita tentang salih ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ulul albab, orang-orang yang ketika duduknya, ketika baringnya, ketika berdirinya, ketika duduknya, ketika baring, semuanya duduk dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah panduan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita tak ingat Allah, kita akan ingat macam-macam. Hidup kita ni, jiwa kita ni kosong, tuan, kosong. Dan kosong ini perlu kita isi. Salli ala sayyidina Muhammad. Hidup kita kosong dan kekosongan ini perlu diisi. Sebab tu ada orang yang subhanallah, dia pergi mana tuan-tuan? Dia pergi disco. Pasal apa? Dia cuba untuk mengisi kekosongan jiwa dia. Ada orang dia pergi karaoke. Karaoke itu kononnya nak mengisi kekosongan jiwa dia. Allahumma salli ala sayyidina. Salli ala sayyidina. Dan subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala. Ada orang dia pergi dihisap dadah. Pasal apa? Hisap dadah tu dia harap dengan isap dadah tu akan mengisi kekosongan jiwa dia. Dia buat maksiat sebab dia mengharapkan maksiat itu akan mengisi kekosongan jiwa dia. Padahal tuan-tuan semua muslimat, cara nak mengisi kekosongan jiwa ialah dengan zikrullah. Ingat Allah. Ingat Allah, kita akan mengisi segala kekosongan jiwa. Macam mana yang disebut oleh Dr. Sam. DR Sam, saya anak Malaysia kan. Saya anak Malaysia kan. Dia kata apa? Dia RCM tu stand untuk apa? 2 rakaat selesai all masalah. Kan? Sepatutnya guna semayang kita tu untuk kita zikr mengingati Allah SWT, untuk mengisi kekosongan. Wih, sibuk pula kan ni. Ding 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 bunyi telefon kita berhenti. Banyak Allah SWT. Oi, Allah SWT. Tanya ni. Tanya pasal rumah banjir. Dia sama. Jadi Allah SWT dan Salih SWT, isi kekosongan jiwa dengan zikrullah. Zikrullah, zikir ni dia ada 3 kata ulama. Yang pertama dia panggil zikir qalbi. Zikir qalbi inilah zikir salli ala sayyidina Muhammad yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati, zikir hati. Zikir hati ni macam mana? Kita muhasabah diri. Lembat ding. Okay. Silent lah. Saya lihat semua apa ni, kita muhasabah diri, kita kenang dosa-dosa kita, sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok kejadian alam, kita rasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam. Kita menilai setiap hikmah daripada apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita merasakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Berasa dalam hati, dia panggil zikir qalbi. Yang kedua zikir fa'li, zikir perbuatan. Kita semayang, kita salli ala sayyidina Muhammad, kita sedekah, kita buat salli ala sayyidina segala ibadat, kita buat apa-apa semua benda tu dia panggil zikir. Allah ala sayyidina Muhammad, zikir Allahumma salli ala sayyidina qauli. Istighfar banyak-banyak dosa-dosa kita ni. Kita hati rasa sempit, istighfar. Kita rasa sempit, istighfar. Kita rasa susah, istighfar. Kita nak murah rezeki, istighfar. Kemarau, hujan tak turun, istighfar. Kahwin, Allah tak bagi anak lagi, istighfar. Istighfar. Istighfar tu zikir qawli. Yang ketiga, dia dua. Yang pertama zikir qalbi, yang kedua zikir fa'li, semayang. Yang ketiga zikir qawli. Zikir qawli, zikir yang kita lafazkan. Macam istighfar, macam selawat Nabi SAW, semua tu. Ini semua tuan-tuan sekalian panggil zikrullah. Nabi SAW dalam keadaan apa saja ketika dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak didik diri kita macam tu? Nak didik diri kita supaya pada setiap keadaan dan ketika kita sentiasa mengingati Allah. Maka kita akan jadi orang yang paling baik akhlak dia. Kita akan jadi orang yang tak akan melakukan maksiat, walau di depan orang, walau belakang orang. Nabi SAW sebut, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah ikut suka kamu, kata Nabi SAW. Kalau kamu tak malu, buat ikut suka kamu. Malu ni memang Allah masuk sisiap hati kita sejak kecil, dia ada malu.
Tapi makin lama kita makin hilang sifat malu tu. Sebab tu kita buat macam-macam dalam hidup kita. Tengok, buat tak senonoh. Kan? Saya cuma tunjuk, ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada orang nak berniaga-berniaga tu pakai entah apa-apa tak senonoh. Supaya apa? Supaya orang salli ala si Muhammad. Allahumma salli ala si Muhammad. Allahumma salli ala si Muhammad. Orang nak bagi perniagaan dia makin maju. Orang kenal perniagaan dia. Buat perangai bukan-bukan. Pasti hilang sifat malu. Tapi makin kita kenal Allah, makin bertambah sifat malu. Mula-mula sekali macam mana? Mula-mula sekali kita, Allahumma salli ala si Muhammad. Allahumma salli ala si Muhammad. Kita meninggalkan maksiat waktu kita duduk di belakang orang. Depan orang. Belakang orang kita bagi. Tapi makin kenal Allah lagi, kita meninggalkan maksiat walaupun di depan orang, walaupun di belakang orang. Pasal apa? Kita malu Allah melihat kita. Makin malu lagi kita, sifat salli ala si Muhammad. Kita malu untuk meninggalkan amalan-amalan sunat. Sebab nikmat yang begitu banyak yang Allah bagi dekat kita. Maka kita tinggal semua benda. Pasal apa? Pasal malu pada Allah. Selagi kita ada buat maksiat, maksudnya kita jauh daripada zikrullah. Kata Nabi SAW dalam riwayat sebut, seorang tak akan mencuri bila dia beriman. Bila dia tengah ada iman, dia tak akan mencuri. Orang tak akan berzina bila dia tengah ada iman. Waktu dia mencuri, waktu tu iman dia tengah drop. Waktu dia mencuri, waktu tu iman. Waktu dia berzina, iman dia tengah drop. Seorang pergi jumpa Ibrahim Adham. Dia tanya ke Ibrahim bin Adham. Dia kata, aku ada satu dosa, ada satu maksiat yang aku tak boleh tinggal. Ada je dekat aku tak boleh nak tinggal. Apa yang aku boleh buat? Kukulah ada jalan untuk aku buat dosa ni, tapi Allah tak kira dosa ni kat aku. Kata Ibrahim bin Adham, ada kot kalau boleh buat salah satu dari 5 ni. Nombor 1nya, kamu makan tapi kamu jangan ambil makanan atau rezeki daripada rezeki yang Allah bagi kat kamu. Kita mana ada rezeki yang bukan Allah bagi, semua rezeki Allah bagi. Macam tu, nak buat macam mana kamu makan rezeki Allah, benda kamu nak maksiat kat dia pula. Yang kedua kamu pergi duduk di tempat, tapi tempat tu bukan tempat milik Allah. Dia kata macam mana, semua tempat pun milik Allah. Duduk di mana pun semua milik Allah. Kamu makan rezeki dia bagi, kamu duduk di tempat milik dia, lepas tu kamu nak buat maksiat kat dia. Yang ketiga, kamu pergi sembunyi. Kamu buat maksiat, jangan ada siapa nampak. Orang kata memang ada buat itu pun. Bukan takat tu. Kamu pergi cari tempat yang Allah pun tak nampak. Kamu nak cari semua tempat pun Allah nampak. Itu kamu macam mana kamu nak buat maksiat. Yang keempat, bila main nak cabut nyawa kamu kata, tunggu Ustaz nak taubat dulu. Kalau boleh sedotok dengan malaikat macam tu, okay, on. Kita macam mana nak buat kan? Mana boleh. Sampai time mana boleh tangguh-tangguh dah. Yang kelima, nanti bila malaikat nak seret kamu lempar dalam neraka, kamu beritahu dia kamu tak mahu. Kalau kamu boleh bincang macam tu dengan dia, tak apalah, buatlah maksiat tu. Kita semua tak boleh. Kata, kamu makan rezeki Allah bagi. Kamu duduk di tempat, Allah bagi. Kamu, Muhammad, buat apa pun Allah nampak. Kamu, Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kamu, malaikat maut main nak cabut nyawa kamu tak boleh nak minta tangguh. Malaikat nak lempar kamu dalam neraka, kamu tak boleh nak. Lepas itu nak buat maksiat macam tu. Akhirnya dia meninggalkan maksiat tersebut. Zikrullah, sentiasa ingat Allah. Seorang sahabat Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, Ukashah, Ain, Kaf, Alif, Shim, Ta marbuta. Ukashah. Satu hari, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, jumpa Ukashah ni. Ukashah ni kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, aku ni dah jadi munafik. Aku jadi munafik dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, pasal apa kamu kata macam tu? Dia kata, akulah wahai Sayyidina Abu Bakar. Waktu duduk depan Nabi ni aku, ya Allah, ingat syurga neraka macam duduk depan mata tu. Tapi bila balik ke rumah aku jumpa anak isteri aku, lupa habis semua. Aku ni jadi munafik dah, kata dia.
Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, kalau macam aku pun serupa, aku pun sama juga. Waktu duduk depan Nabi, bukan main lagi, tapi bila balik ke rumah, habis, lupa. Juga dia pergi jumpa Nabi SAW. Pergi, salli ala Sayyidina Muhammad, pergi jumpa Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jumpa Nabi, Nabi kata, salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa ni? Kami dari munafik dah, kami dari munafik. Pasal apa ni? Pasal subhanallah sifat kami waktu duduk depan Nabi, kami ni jadi baik, kami ingat semua baik-baik, semua ingat syurga neraka semua. Tapi bila kami balik duduk di rumah kami, salli ala Sayyidina Muhammad, habis lupa. Kata Nabi SAW, kalaulah kamu boleh duduk dalam keadaan seperti mana kamu duduk dengan aku ni, pada ketika ni, syurga neraka macam duduk depan mata, nampak elok, cantik je semua. Pada mana-mana ketika kamu duduk buat apa sekalipun kamu macam ni je keadaan, maka para malaikat akan turun shake hand dengan kamu, bersalaman dengan kamu. Waktu kamu berjalan, waktu kamu duduk, waktu kamu berdiri, malaikat main shake hand dekat kamu. Pasal apa? Malaikat pun takjub agak. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi sa'ah pelan-pelan. Pelan-pelan. Buat satu-satu. Rupanya kita ni tuan-tuan, iman kita ni, dia dipengaruhi dengan suasana yang duduk di sekitar kita. Kalau para sahabat duduk dengan Nabi SAW, kemuncak iman. Balik jumpa mak, jumpa ini, jumpa kawan-kawan, jadi drop. Macam tu lah kita pun. Maka macam mana cara untuk kita jaga sentiasa iman kita, sentiasa duduk kemuncak, duduk dalam keadaan kita sentiasa mengingati Allah. Maka pastikan surrounding kita sentiasa duduk dalam membawa kita untuk mengingati Allah. Nombor satu, kata ulama, duduk dengan alim ulama. Waktu ni, kalau duduk dengan alim ulama, memang sentiasa ingat Allah lah. Kan? Sebab pegang tasbih, semallah, kami lagi. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau lenggok zikir tu kami, subhanallah. Kalau dia seorang-seorang, bunyi bla kebal. Bunyi juga tu, kadang tak bunyi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, macam itulah kita ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang keduanya berkawan dengan orang baik-baik. Berkawan orang baik-baik ni dia membantulah untuk kita ingat Allah. Cari siapa kawan-kawan kita ni. Tengok kawan kita tu siapa. Al-mar'u 'ala dini khalili. Seorang itu akan duduk bersama dengan duduk di jalan agama kawan baik dia. Siapa kawan baik kita? Kawan baik kita itulah menentukan cara hidup kita. Dia nak bagi kita ingat Allah kan, dia kita ingat syaitan kan, kawan kita itulah. Siapa yang duduk kawan baik sangat tu? Seorang lelaki pergi jumpa guru dia, kata, Syekh, beritahu kat saya siapa kawan saya. Kata Syekh, aku tak kenal siapa kawan. Beritahu kat saya tak siapa diri saya ni sebenarnya. Syekh kata, aku tak kenal kamu ni siapa. Tapi kamu beritahu kat aku siapa kawan kamu, aku akan beritahu siapa kamu. Kita ni, kita adalah siapa kawan kita. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Saya kau macam tu lah. Siapa kawan kita itulah kita. Yang ketiga, sallallahu alaihi Muhammad, macam mana nak jaga supaya iman kita ni sentiasa duduk dalam keadaan kita ni sentiasa ingat Allah. Yang ketiga, duduk dalam majlis ilmu. Duduk majlis ilmu kita ingat Allah. Kan? Ada tak waktu duduk ni dalam webinar ni? Sallallahu alaihi Muhammad dalam webinar ni. Duduk teringat benda lain. Boleh lah. Pasal duduk dengar saja, tangan duduk main handphone. Kan? Tengok TikTok. Kan? Tengok Telegram. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Itu macam mana ingat Allah? Padahal duduk dalam majlis ilmu patut ingat Allah lah. Ingat Allah suruh. Mana ada saya duduk cakap pasal TikTok kah? Duduk cakap pasal Instagram kah? Duduk cakap pasal Facebook kah? Mana ada? Saya duduk cakap sebut nama Allah. Sebut dekat Nabi. Baca hadis. Kata kalam ulama. Itu yang penceramah duk sebut kan. Kita tak boleh nak ingat Allah pasal apa? Pasal tangan kita duk pegang yang lain. Contohlah. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang mati kan. Kan? Oh, dia tulis nota. Okey lah tu. Tulis nota kat TikTok. Okey lah. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita duduk Malaysia semua kita kan. Jadi, dan yang paling best kita ulama, kita pergi satu tempat semua ada. Apa dia? Majlis ilmu. Dalam majlis ilmu ni Tok Guru ulama pun ada, sahabat-sahabat yang baik pun ada dekat dalam tu. Itu cara untuk kita duduk, kita sentiasa mengingati Allah. Bila kita duduk dalam keadaan sentiasa mengingati Allah, maka sallallahu alaihi wasallam kita selamat dunia akhirat. Ruang jiwa kita tidak ada kosong yang kita nak isi dengan benda-benda yang tak ada faedah.
Salli ala salli ala Muhammad. Min husnil Islam al-mar'i min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda eloknya Islam seorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat untuk dia. Salli ala Muhammad. Benda-benda tak manfaat tinggal. Tak buat apa. Dan tengok benda tu dapat apa? Dapat apa tu tengok dapat apa? Salli ala Muhammad. Saya pun ada channel kegemaran saya. Dekat TV tu ada channel kegemaran buat kereta je, buat kereta, repair kereta, modify kereta. Kan? Sebenarnya isi dia kata apa faedah tengok cerita ni? Apa faedah? Dia balas kita balik tu. Kita kata dia sedang mengambil ilmu ni. Manfaat ilmu ni. Ada je alasan. Dan saya sebab ni sebab jadi kata Imam Ghazali rahimahullah taala, sebab satu saat yang kamu bazirkan tanpa kamu mengerti Allah, maka besar penyesalan di akhirat. Satu saat je yang kamu bazirkan tanpa kamu mengerti Allah, maka besarlah sallallahu alaihi wasallam penyesalan di akhirat. Tu subhanallah, berapa banyak waktu dan masa kita bazirkan. Kan sallallahu sebab ni macam mana kita nak buat dan kita nak didik diri kita supaya kita duduk dalam keadaan sentiasa mengingati Allah SWT sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya apa dia tuan? Sallallahu alaihi wasallam, raut wajahnya sentiasa ceria. Perangainya dapat dicontohi dengan mudah, lemah lembut dan peramah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Raut wajahnya ceria aja. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau jumpa dia ceria aja. Jumpa Nabi SAW ceria aja. Kita jumpa kawan kita muka macam tu. Para sahabat ni kalau hati gundah gelisah, pergi tengok muka Nabi, tak cakap tengok muka Nabi tenang jiwa lah. Tengok nampak muka dia, tenang jiwa. Allah. Tu kan kita kena macam tu lah. Ini jumpa kita dah serabut, pergi jumpa kita lagi serabut. Aduh, subhanallah. Dan Nabi wajah dia ceria je, tenang. Nabi SAW pun harap bila jumpa dengan kawan-kawan dia pun, dia nak jumpa dalam keadaan dia tenang. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata apa? Jangan kamu bercakap tentang saudara kamu depan aku, kerana aku nak berjumpa dengan wajah yang sejahtera. Tak mau ni dalam hati ni ada rasa-rasa yang tak elok, rasa apa. Dia jumpa apa ni, Ustaz tahu tak kawan kita tu, dia tu lah parah. Duk buat tu lah parah. Gitu. Ya, sallallahu alaihi. Kita berjumpa dia apa lagi ni. Ada. Apa Ustaz? Sihat-sihat alhamdulillah. Ladi kita Allah berlakon. Padahal belum tahu lagi cerita orang betul ke tak kan. Jangan jumpa. Lepas tu kita berwajah manis ni tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Dia akan gembirakan orang yang jumpa kita tu. Kita ni antara benda yang tuntut pada kita ialah beri ketenangan kepada orang yang duduk bermuamalah dengan kita. Kalau jumpa kita muka hang set. Kawan kita main, dia ni pasal apa masalah dengan aku pula ni kan. Kita kadang-kadang kesian kat kita tahu. Isteri kita kan, suami kita kan, dia pergi kerja, dia bergaduh kat office, bergaduh dengan bos, kena marah dengan bos. Balik rumah tu, sampai dah, tak pasal saya kena. Tak pasal saya kena. Ni pasal apa pula? Ni pasal apa macam ni? Sibuk aja. Kena tak pasal-pasal. Kita ni tak pasal-pasal kena kan. Pasal apa? Dia ada masalah dengan orang lain, kalau kita yang kena. Tak patut tu zalim tu namanya. Kan sebagainya. Kita macam kita tak mampu nak dia panggil apa, nak kompartmenkan masalah-masalah kita. Sebab tu dalam satu kajian stress management kan, bagaimana salahnya kita dah ada masalah di tempat kerja. Kemudian masalah tu kita bawa balik ke rumah. Maka kita ada dua masalah. Sepatutnya sepatutnya di rumah tu memberikan ketenangan kepada kita, sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan keresahan waktu kita tempat kerja ni. Kita dah ada masalah tempat kerja, stres dah ni. Balik rumah, patutnya kita balik rumah kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita akan hilang masalah yang tadi kat pekerjaan. Tapi masalah dia ialah kita bawa balik stres tu balik rumah kita. Anak kita sambut-sambut dekat pintu. Mak balik. Tong dia tendang macam kucing tu berlanti. Subhanallah saya kan. Lepas tu marah, anak dia mesti marah. Salah sikit marah. Apa tak faham apa mak ni, marah kat budak tu.
dah jadi double stres dia. Stres dia tak hilang. Pula tu dia akan berengkai dengan orang walis dia. Anak dia dengan suami dia apa semua. Sebenarnya didik wajah ni, nak didik kita sentiasa berwajah ceria. Okey je manusia dia. I'm not a robot lah Ustaz. Oh, dia cakap bahasa orang kampung saya. Kan saya bukan robot Ustaz. Memanglah kita bukan robot. Tapi Allah bagi dekat kita ni jiwa. Allah bagi kita ni perasaan. Dan Allah bagi juga orang yang duduk sekeliling kita juga perasaan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Maka salih ala Sayyidina Muhammad, cuba manage perasaan kita tu. Cuba jaga dan kawal perasaan itu. Salih ala Sayyidina Muhammad. Supaya kita letakkan perasaan kita di tempat yang sepatutnya. Letak perasaan itu pada tempat yang sepatutnya. Jangan lempiaskan salih ala Sayyidina Muhammad. Apa yang kita rasa pada satu tempat kepada orang yang tak sepatutnya pada waktu dan bahagian tak sepatutnya. Nabi ajak dekat kita macam tu. Bukan tak ada masalah. Ada saja masalah. Mana ada tak ada masalah. Nabi SAW duduk dalam pressure dalam hidup, dalam dakwah dia. Kalau nak ikut pressure Nabi SAW, sangat pressure tuan-tuan. Salih Ahmad dengan tekanan bukan setakat orang lain. Tekanan lain keluarga. Pak saudara dia benci kat dia sendiri. Pak saudara dia pernah ambil batu hentak kepala Nabi SAW. Salih Ahmad, Abu Lahab pernah buat macam tu. Berdarah daripada kepala Nabi sampai ke tumit Nabi SAW. Duduk apa-apa sebagainya. Gaya solat, ambil perut unta pergi letak atas belakang. Mak kita mana pernah kena macam tu. Dia pun nak pergi bunuh Nabi SAW. Bagi pedang seorang satu sebagainya. Subhanallah Ahmad. Tuan-tuan, tunggu. Ambil batu letak kat atas satu tempat tinggi. Panggil Nabi SAW untuk duduk kat bawah tu. Malaikat Jibril kata, pi jangan duduk kat situ. Pressure-nya. Salih ala Sayyidina Muhammad. 3 tahun kena pulau. Makan tak ada. Para sahabat ni makan dengan daun-daun kering ni, kayu ni sampai pecah bibir-bibir ni. Kalau nak cerita pressure, Nabi SAW lagi duduk dalam pressure, lagi dalam tekanan. Tapi wajah sentiasa ceria dan senyum. Pasal apa? Wajah ni wajah dakwah. Nak bagi orang minat dengan Islam. Bayangkan kalau muka macam tu je. Ustaz, jom kita berdakwah. Ustaz tu cakap ya aku. Tak lah, penat. Oi, tukar. Kan Saudara. Jadi salat orang pun tak minat dengan Islam macam tu. Maka subhanallah simak dan sentiasa berwajah ceria. Dan perangai Nabi SAW apa ni? Mudah dicontohi dengan mudah. Salih Allah simak. Dia dapat perangainya dapat dicontohi dengan mudah. Sebab akhlak dan karakter Nabi SAW buat tu sesuai dengan jiwa manusia sebenarnya. Kita suka. Tuan-tuan, orang kampung saya katalah. Orang kampung saya, grup kampung saya ni. Dia kata apa, what you give you get back. Gitu kan. Kepala Scorpion kata, what you give you get back. Apa yang kau buat kamu dapat balik. Kan Salih Ahmad. Dan setiap manusia yang duduk sekeliling kita, dia mengharapkan apa yang kita harap dalam hidup kita sebenarnya. Siapa pun yang duduk sekeliling kita, dia mengharapkan apa yang kita harap untuk diri kita. Apa yang kita harap untuk diri kita? Kita harap orang layan kita dengan baik. Kita layan orang dengan baik. Itu fitrah. Kita harap orang senyum kat kita. Kita senyum kat orang. Kita harap orang tolong kita waktu kita susah. Kita tolong orang waktu orang susah. Sebab apa yang kita harap dalam hidup kita macam tu. Orang lain pun harap hidup dia pun macam tu. Kan Salih ala Sayyidina Muhammad. Betul tak? Mana kan orang suka. Saya suka orang marah-marah saya. Boleh macam ni. Pelik ni. Kan ni alien ke apa. Kan Salih ala Sayyidina Muhammad. Saya ni suka kalau orang tengking-tengking saya cakap kasar-kasar. Saya suka. Dia peliknya. Sebab semua orang dia akan suka kalau orang senyum, orang buat baik, orang cakap baik dengan dia. Maka macam itulah kita kena layan orang. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Jadi apa yang Nabi SAW buat dalam hidup dia, tuan-tuan, adalah contoh-contoh yang mudah untuk kita ikut sebenarnya. Sebab dia akan bersesuaian dengan fitrah kita. Nabi senyum, Nabi cakap dengan bahasa yang lembut, akhlaknya akhlak baik. Nabi cakap perkataan-perkataan bahasa-bahasa yang tersusun. Nabi cakap hanya yang perlu saja. Nabi SAW tak bercakap dengan terlalu laju sampai tak boleh nak catch up apa yang Nabi SAW cakap. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Maki hamun tengking kan ada. Pasal apa tuan-tuan? Sebab Nabi SAW nak jadi contoh. Kita ni sebenarnya pun jadi contoh. Contoh siapa? Kan anak kita. Anak kita ikut perangai kita. Dia sebab kita suka maki hamun. Anak kita akan maki hamun. Kita suka pandai baran. Anak kita akan pandai baran. Okay, anak-anak kita ni kajian dibuat psikologi tentang Salih Ahmad. Manusia ni lebih daripada 100%, 80% mengikut, 20% mendengar.
Arahan 20% je. Ikutan 80%. Tuan-tuan nak jadi baik, tuan-tuan kena jadi baik. Tuan-tuan nak sembahyang, tuan-tuan kena sembahyang. Tuan-tuan nak tak mau anak tuan esok rokok, tuan jangan esok rokok. Kan? Tak mau buat panggil elok, tuan-tuan anak-anak kita akan ikut benda apa yang kita buat. Hatta kata ulama, walaupun kita buat di belakang dia tanpa dia tahu. Hati-hati. Salih Asy Muhammad. Dari lemah lembut Nabi SAW. Sifat Nabi SAW lemah lembut. Salih Asy Muhammad. Nah, hayyin. Salih Asy Muhammad. Lemah lembut. Salih Asy Muhammad. Dan Nabi SAW juga seorang yang peramah. Peramah macam mana? Orang selesa duduk dengan Nabi SAW. Ada orang tak peramah. Tak bercakap. Duduk sebelah. Itu. Assalamualaikum. Salam. Main mana ni? Daripada sana ke sini. Kan? Allah nak cakap apa kat dia ni? Allah Rabbi sejam duduk dengan dia satu meja makan tu. Sila makan? Ya. Kerja apa? Ada. Cem, kering dan aduh subhanallah. Sahabat cerita, Nabi SAW bila Nabi SAW duduk, tuan-tuan tengok pernah jumpa ada orang salesman je. Salesman. Kita tak sempat apa dia tanya lu. Kita orang tu, Assalamualaikum tuan. Salam. Oh, insyaAllah. Tuan ni daripada mana ni? Oh, mana? Oh, bagus tuan. Tempat tu saya tahu tu. Saya pernah sampai dulu ni. Padahal tak pernah sampai pun. Kan sama. Oh, tuan-tuan. Oh, duduk kat situ noh. Tu. Lepas tu apa ni kerja mana ni tuan? Kerja mana ni? Oh, saya kerja kat sini. Oh, insyaAllah. Saya pun tahu tempat tu. Saya pernah sampai ke? Dia punya cerita. Apa langit bumi semua ada cerita tuan. Semua dia tahu. Pasal apa? Salesman. Dia nak kita supaya kita dekat dengan dia. Supaya kita rasa selesa dengan dia. Pasal apa? Dia nak jual barang dekat kita. Dah habis apa semua sejam, masing-masing. Ni betul. Oh, sakit tekak kan? Saya ada ubat. Saya ada ubat. Ubat saya ni sakit tekak boleh, sakit kepala boleh, sakit lutut, sakit urat, sakit apa. Sebut semua sakit, semua ubat saya. Satu jenis ni lah. Semua boleh buat settle. Sebablah kita dia nak beli tak beli. Beli tu tak. Pasal apa beli? Pasal punya ramah kita baik. Kan? Cuba main berniaga apa semua. Macam tu. Pakai tak beli terus lah tuan-tuan. Start kita belah balik gitu ya. Dia nak tak tanya pasal apa? Sombong. Nabi SAW ramah. Pasal Nabi salesman. Salesman apa? Jual apa ni? Nabi SAW jual produk apa ni? Produk dia nama Islam. Produk Islam. Kita pun sama lah. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah maka dia adalah da'i. Da'i apa? Da'i ilallah. Nak ajak orang pada Allah. Maka kita kena ramah. Ramah tu pasal apa? Pasal nak dakwah orang untuk Islam. Bagi orang selesa. Bukan selesa dengan kita. Selesa dengan Islam. Akhlak orang Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Saya dulu pun bukan jenis cakap jenis sangat tuan. Tuan-tuan tahu yang nak bercakap seorang-seorang senang. Kan? Ada orang depan-depan tak apa. Orang ni cakap dengan kamera dengan tiang ni. Aduh, jeng keren tuan. Saya cuma dulu bukan kerti cakap, tak cakap. Saya start masuk usrah dulu. Start masuk usrah. Naqib saya waktu tu, kita je tak bercakap sangat ni. Orang bercakap lah. Tak cakap saya duduk diam. Naqib suruh. Okey, untuk kita punya usrah kita akan datang, masing-masing kena buat pembentangan. Buat apa semua. Allah jam. Allah sebab ni okey Jafri ambil tajuk ni buat pendangan dia. Aduh mana ni kita ni, aduh jam. Saya lihat sebab jumpa pula dengan bos saya waktu tu. Dia kata apa? Dia kata kena keluar daripada comfort zone, kena keluar daripada kotak tu, keluar pi buktikan yang you are somebody else. Dia kata kamu adalah orang, bukan orang biasa, orang yang mampu untuk bercakap. Semua orang mampu letak dia punya apa ni, saya sebut dia punya. Akhirnya saya belajar Ustaz. Macam ni lah. Boleh tak cakap. Kita semua kena macam tu. Sebab tu Nabi SAW memanfaatkan setiap waktu dengan para sahabat tu buat apa? Dan sahabat kata, kami duduk sembang bab makan. Nabi SAW sembang makan kami. Padahal Nabi SAW bukan makan sangat. Kita pun tahu Nabi SAW makan macam mana. Nabi SAW makan kenyang je. Oh, waktu kenyang. Bila lapar Nabi SAW makan. Bila kenyang Nabi berhenti. Sahabat duduk cerita, Sina Aisyah duduk cerita, Nabi SAW makan apa ni? Makan roti kasak, tepung kasak. Ada ketika ada time-time Sallallahu Alaihi Wasallam berapa bulan Nabi tak ada benda nak makan kurma je. Kata Sina Aisyah radhiyallahu anha, cerita kat Urwah, anak belakang dia.
Tapi bila sahabat-sahabat cerita pasal makan, Nabi SAW cerita pasal makan. Nak cerita pasal apa? Nabi blend. Nabi bergaul. Oh, macam oi ni sedap ni. Sedap ni. Ni memang yang ni kalau siapa pandai masak ni. Oh, padahal dia tak makan pun. Oh, macam tu. Pasal apa? Nabi meraihkan. Bila sahabat kita bila cerita bab dunia, Nabi SAW pun cerita sama sekali Nabi. Padahal Nabi SAW tak berhajat masuk pada dunia. Tak ada apa di rumah Nabi. Tak ada apa di rumah Nabi. Pernah sekali orang main solat Jumaat daripada orang minta zakat. Minta duit, minta zakat. Tapi minta kat rumah ni. Tapi minta kat rumah isteri ni tak ada apa. Minta rumah isteri tak ada apa. Tak ada apa di rumah Nabi. Sebab Nabi SAW tak mau terikat langsung dengan dunia. Bila Nabi wafat, ada hutang lagi yang Nabi SAW tinggalkan. Padahal Nabi bukan tak kaya. Ada satu lembah tu dah, satu lembah. Ada dua bukit, tengah-tengah tu lembah ada dia panggil apa? Kambing-kambing beri-biri. Kambing-kambing penuh kambing kat situ. Nabi duduk tengok lembah tu. Penuh dengan kambing ni. Ada orang Arab Badui main tepi ni. Rasulullah tengok apa? Tengok tu kambing banyak tu. Kami siapa tu Rasulullah? Kami saya. Orang main bagi. Orang main hadiah kat Nabi SAW. Tujuh kambing. Satu lembah tu. Botol berapa ribu ekor kambing. Kalau seekor kambing RM1,000 tak boleh bayar. Berapa ratus ribu tu ada tu. Kaya lah tuan-tuan. Lepas tu orang Arab Badui senyum. Pasal apa? Senyum pasal apa? Seronok lah kalau ada banyak tu. Kamu suka ke tu? Suka. Ambil kat kamu. Bagi punya tu. Subhanallah. Kalau kita bagi sekok kan. Ya. Suka. Tapi ambil sekok balik. Kat tu kita tumpuk kerampai lah tu. Kan. Solat Jumaat. Masuk Facebook dah kalau itu pun. Alhamdulillah hari ni bagi sekok kambing kat orang tu. Macam tu dah kita. Tapi Nabi SAW tu macam tu. Semua orang semat. Orang main hantar tu satu longgokan emas daripada Bahrain main. Letak kat masjid. Nabi jeling pun tak. Bagi yang harta dia. Tapi bila sembang dengan para sahabat, sembang bab dunia, sembang. Nabi SAW sembang sekali. Sallallahu. Pasal apa? Pasal bukan nak sembang yang tu. Pasal nak dakwah. Nak bagi semua orang sahabat. Nak bagi semua orang selesa dengan dia. Itu karakter dan akhlak Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-23. Tidak pernah bersikap keras dan bertindak kasar. Berteriak-teriak. Lebih-lebih lagi mencela orang lain. Sifat Nabi SAW. Nak jadi pendakwah, kita tiru akhlak Nabi SAW. Keras. Orang main rentap kain yang duduk di leher Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Mai seorang Arab Badui, Arabi, daripada Bani Sulaim. Nabi SAW duduk dalam majlis, duduk dengan sahabat Nabi. Kenuri, ambil kenuri. Nabi SAW duduk pergi kenuri, orang duduk beratur ramai. Mai ni orang Arab Badui ni mai tengok. Ni pasal apa ramai ni? Oh tu nak buat tu Nabi dekat situ. Dia masuk celah-celah orang. Dia kata, ni. Dia kata, sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tak kerana kata tak ada orang yang orang duk komu ramai-ramai duk dengar perkataan dia indah-indah ni, yang lebih aku benci lebih pada kamu. Kalau tak kena kaum aku duk kata ni aku ni orang gelojoh, aku dah bunuh dah kamu. Sallallahu alaihi wasallam kata. Lepas tu Sayyidina Umar muda itu Nabi Musa Umar kata. Sayyidina Umar kata, Rasulullah bagi saya bunuh dia. Bunuh Troya ni. Macam ni panggil tak ada. Tak apa dia kata. Tak ada lah manusia yang hampir untuk menjadi seorang Nabi melainkan kerana kelembutannya. Bagi aku berjumpa. Nabi berjumpa. Nabi kata apa? Pasal apa yang duk cakap benda tak betul ni? Lepas tu duk masuk ompoh ni majlis saya ni. Dia kata kat dia pula, melawan. Cakap pula dengan saya. Dia ambil bewak dok sekok yang duduk kat tangan dia, baling kat Nabi. Dia kata, kalau bewak ni beriman kamu, aku akan beriman kat kamu. Nah, tu cerita dia. Tapi nak cerita Allah sabarnya Nabi SAW. Allah SAW. Kalau kita lah, awak ingat buah saja hantar, buah aku tak tahu lagi. Kan? Ustaz aku kan. Aduh, saya mana. Akhlak. Tak keras. Keras ada tempat dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi, sallallahu alaihi Muhammad dan bertindak kasar tak? Berteriak-teriak, jerit-jerit apatah lagi. Ya Allah. Nak dengar suara lebih. Kita ya Allah menjerit. Pam. Zekah orang.
Kami ni pendakwah. Nabi SAW tak dakwah macam tu pun. Cakap bahasa lembut-lembut. Bagi sentuh hati orang. Sallallahu alaihi wasallam. Bercakap dengan bahasa yang menyentuh hati manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Menjerit-jerit sentuh hati manusia ke? Sallallahu alaihi wasallam. Terkejut orang lagi. bukan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi nak mencela orang. Taklah. Cela apa? Kita ni pun banyak cacat cela. Nak buka aib orang, kita pun banyak keaiban. Tapi tanggungjawab kena nasihat juga. Bukan nak mencela, bukan nak membuka aib. Tapi nak menasihat. Menasihat ada cara. Buka aib ada cara. Kadang-kadang salih ala si Muhammad ada beza dalam keadaan kita nak membongkar kemaksiatan dengan membuka keaiban. Jadi para pendakwah ni dia kena tahu. Dia kena tahu kedudukan dia macam mana, letak posisi dia macam mana. Allahumma salli ala si Muhammad, tuan-tuan. Kalau kita punya perangai suka cela orang, kita bukan seorang pendakwah. Kita bukan seorang da'i. Tapi saya bukan da'i, saya bukan pendakwah, Ustaz. Siapa kata kita tak diamanahkan untuk berdakwah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tu Allah bagi tanggungjawab kat kita tau. Kamu ni sebaik-baik umat yang Allah jadikan. Keluarkan daripada muka bumi ni, daripada seluruh makhluk ni. Tugas kamu nak kena buat apa ni? Kamu ajak orang buat baik, halang orang buat maksiat. Kamu beriman kepada Allah. Kena buat. Selagi kamu kata kamu umat Nabi Muhammad, kamu kena buat kerja ni. Ajak orang buat baik, halang orang buat maksiat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Tu dalil lagi. Ad-din nasihah qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimina wa ammatihim. Banyak lagi kau nak baca dalil-dalil yang menyuruh, yang Allah suruh kita untuk buat amal makruf nahi mungkar ni. Jangan kata kita tak kena buat. Kita wajib buat. Wajib buat amal makruf nahi mungkar. Cuma dalam keadaan kita nak buat amal makruf nahi mungkar, jangan cela orang. Mencela orang takkan membawa orang untuk mendekati kita. Mencela orang takkan membawa orang untuk terima dakwah kita. Kita cela kemaksiatan dia. Kita bukan cela dia. Pasal apa nasihat? Pasal sayang. Tegur pasal apa? Pasal sayang. Sallallahu alaihi wasallam gunakan bahasa-bahasa yang baik untuk kita menegur, bukan mencela. Lagi. Yang ke-24. 3 perkara yang dijauhi. Yang Nabi SAW jauh. Apa dia? Perselisihan. Bongkak dan segala yang tidak diperlukan. Saya tak mahu. Tak ya. Elakkan perselisihan. Allah akan bina satu rumah di tengah syurga kepada orang yang mengelak daripada berbalah walaupun dia betul. Kadang-kadang mengaku salah walaupun tak salah. Bukanlah seorang yang kalah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad minta maaf walaupun dia betul. Sekadar tak mau keruhkan keadaan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baiklah. Oh, kamu begini benda. Minta maaf lah. Oh, salah tu sebab minta maaf. Oh, tak semestinya salah. Kita tak mau dia nanti dengan keegoan dia menyebabkan dia makin rosak akidahnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia ada benda dia tak setuju dengan kita tak setuju dengan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu Sallallahu alaihi Muhammad dia ajak kita bergaduh. Dia ajak kita balah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak mau. Tak payah. Duduk diam-diam sudah. Orang fitnah kita. Diam sudah. Tak ada banyak panjang. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Orang kata kita. Diam sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian
bongkak, sombong, takabur, berasa diri besar. Ini bukan sifat Nabi SAW. Orang yang tak akan cium bau syurga. Orang yang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sombong. Orang yang dalam sebesar zarah hati dia takabur, sebesar, sak diri. Orang lain semua kecil. Ni Imam Jalani, Syekh Abdul Qadir Jalani ajak kita macam mana nak keluarkan sifat sombong dalam diri. Macam mana buat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok orang semua baik pada kita. Tengok budak kecil-kecil, Allah, untunglah budak-budak kecil ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada dosa, aku ni dosa banyak. Tengok orang tua-tua pula. Untunglah orang tua-tua ni umur panjang. Amal mesti banyak, aku amal tak ada. Tengok orang alim. Untunglah orang alim ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ilmu banyak, mesti amal banyak. Aku ilmu pun tak ada, amal patah lagi. Tengok orang maksiat. Macam mana suntung orang maksiat? Orang buat maksiat, macam mana nak sangka baik? Sallallahu alaihi Muhammad. Untunglah orang baik tu. Orang maksiat, untunglah orang maksiat ni, ya Allah. Dia buat maksiat dalam keadaan dia jahil. Aku ni duk ngaji, duk buat maksiat lagi. Macam mana nak suntung orang kafir? Orang kafir ni entah-entah hujung-hujung usia dia masuk Islam, masuk syurga. Aku ni tak tahu lagi macam mana. Maka semua dia tengok semua orang baik pada dia. Sayalah Sayyidina Muhammad. Kita nak sombong apa tuan? Nak sombong apa? Apa yang kita nak sombong sebenarnya? Apa yang ada dekat kita yang menyebabkan kita sombong? Pasal harta. Ya, ada orang lebih kaya kita. Pasal amal. Oh, ada orang hebat lagi amal. Pasal ilmu. Ada orang lagi alim daripada kita. Lagi pandai daripada kita. Pasal apa? Pasal segak. Jauh ada orang je lebih segak daripada kita. Tidak sombong apa? Ulama kata sombong apa ni? Usung taik merata dalam perut. Sombong apa? Ya Allah Muhammad. Tak ada apa benda pun kita nak sombong sebenarnya. Sombong apa? Tuan-tuan, tak ada rugi sikit kalau tuan-tuan jadi orang baik. Orang akhlak baik, orang merendah diri. Orang semua sayang. Tuan-tuan merendah diri, semua orang sayang. Tuan-tuan sombong, orang benci. Depan orang tuan-tuan, depan orang, depan kita, orang buat baik je. Kita pergi depan orang, meluat aku dia tu. Orang doa buruk kat kita. Kita baik semua, orang doa baik-baik kita. Tak rugi sikit pun jadi orang baik. Tak rugi sikit pun orang merendah diri. Orang yang merendah diri di depan manusia sehingga dia dipandang kecil saja. Maka Allah akan mengangkat dia di sisi manusia. Di sisi Allah. Siapa yang mengangkat diri dia di hadapan manusia sehingga dia dipandang besar, maka Allah akan menghina dia lebih hina daripada anjing dan babi. Okey, jadi orang rendah diri ni, rendah diri. Buang ego-ego tu, buang besar-besar diri tu sikit. Yang berikutnya Nabi SAW meninggalkan benda-benda yang tak ada faedah. Benda tak ada faedah Nabi tinggal. InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan berapa poin yang kita bincang tadi ni jadi panduan kepada kita untuk ikut qudwah hasanah Nabi SAW. Tak boleh jadi semua pun tak apalah, belajar-belajarlah untuk kita ni jadi salih ala Muhammad setakat mana yang kita mampu. Yang paling penting kita nak tiru macam mana salih ala Muhammad Nabi SAW dalam kehidupan dia. Sebab Allah tak jadikan Nabi SAW itu saja, melainkan Allah nak menyempurnakan akhlak-akhlak kita, nak membimbing kita dan menjadikan dia salih ala sebagai contoh dan teladan untuk kita umat dia ikuti. Saya ucap terima kasih kepada pihak Salih Al-Hasan Muhammad Politeknik yang saya sempat menganjurkan kuliah kita pada petang ni. Salih Al-Hasan Muhammad, saya minta izin nak berhenti awal sikit sebab ada urusan-urusan Salih Al-Hasan Muhammad Salih Muhammad yang perlu saya selesaikan ni. InsyaAllah dan doa-doa lah. Tadi sebelum saya nak start kuliah ni, saya daripada rumah saya depan rumah yang saya buat live ni lah. Tadi dekat jalan kawasan depan rumah saya tu masih ada takat betih lah. Dekat dalam rumah saya ayak dah tak masuk dah.
tetapi masih bertakung ayak dekat dalam tu. Jadi tugas hari ni ialah untuk kita cuci ayak. Allah, dia punya lumpur pun boleh tahan dekat dalam tu. Allah, dia punya bau dia. Allah Rabbi subhanallah. Jadi terima kasih banyak-banyak Ustaz, moderator. Terima kasih kepada semua yang menganjurkan sudi untuk mengikuti bersama dengan saya pada hari ini. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Menjadi kebaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih Fadil Ustaz Jeffrey Abu Bakar di atas perkongsian dengan kita di ruangan YouTube Politeknik Tuanku Sultanah Bayah pada petang ini. Dan saya kira Ustaz ada beberapa persoalan yang diajukan oleh para pendengar. Ustaz nak terima ke soalan Ustaz? Bolehlah satu dua insyaAllah. Okay. Daripada Syahrul Aiman Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, macam mana individu yang jahil dalam agama tapi ingin mengikuti sunnah akan tetapi ia risau jika percaya kepada ajaran Wahabiyah, mohon pencerahan. Syahrul Aiman. Terima kasih Aiman, bagus. Cari guru-guru dan ulama-ulama yang benar. Kita ada banyak guru yang baik-baik, yang soleh-soleh, Salih Alaihi Muhammad, yang dia duduk dalam keadaan moderate, dalam keadaan yang disebut sebagai Allahumma salli alaihi mutawassit, pertengahan. Nah, dia tak maki hamun orang, tak terlalu membida'ahkan orang. Salih Alaihi Muhammad. Kita boleh kenal perkataan-perkataan Salih Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ulama-ulama yang soleh, tutup guru yang soleh, pergi cari tutup guru. Salih Alaihi Muhammad. Allah SWT, kita boleh tengok akhlak dan watak orang yang nak kita ikut. Kalau ada watak-watak dia yang kita sebut tadi, suka berbalah dengan orang, suka maki hamun orang, suka membida'ahkan perbuatan-perbuatan orang, dia ada beza di antara dia ada beza di antara perkara yang bida'ah dengan perkara yang khilafiyah. Dia meraihkan, ulama-ulama meraihkan benda-benda khilaf di kalangan ulama. Ini khilaf-khilaf yang selagi dia benda khilaf lagi tu, Salih Ahmad, kita meraihkan pendapat-pendapat ulama dalam keadaan khilaf. Itu kita kena belajar. Dan pergi cari ulama-ulama yang baik, tutup guru yang baik, ustaz-ustaz yang saleh untuk membimbing kita untuk kita mengikuti sunnahnya dengan cara yang betul. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Soalan kedua daripada Anisyah Fatihah. Ustaz, saya nak tanya, kalau kita selalu buat maksiat dan selepas kita buat sampaikan satu hari itu kita tak rasa bersalah lagi dengan maksiat yang kita lakukan, betulkah Allah dah tinggalkan kita? Allah tak pernah tinggalkan hamba-hamba dia. Dan selagi kita punya peluang untuk bertaubat, selagi kita hidup, selagi nafas ni hidup nafas, selagi nyawa tak sampai ke kerongkongan, Allah takkan tinggal kita dan peluang taubat tu masih ada. Tak pernah tertutup. Kita yang duduk dalam masalah bila kita sudah lali dengan maksiat. Maksiat ni, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, kita rasa getaran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbihim, kata Allah SWT. Allah SWT, bersegeralah kamu untuk meminta pengampunan di sisi Tuhan kamu. Dalam bab minta ampun kena cepat-cepat. Sebab getaran daripada dosa tu dia makin hilang. Bila kita start buat dosa, kita rasa getar. Hati kita rasa getar. Getaran dosa tu kita rasa. Tapi bila kita biar lama-lama, getaran tu dia makin hilang. Taubat yang kita buat pada hari pertama dengan taubat kita bulan lepas daripada kita buat maksiat tu dah tak sama. Maka sebab tu Allah suruh, bila kita salah buat je terus minta ampun. Salah je terus minta ampun. Salah ampun. Jangan sampai kita dah terbiasa dengan maksiat. Bila kita buat lagi, kita buat lagi, ulama gambarkan seperti mana tapak kaki yang keras. Bila kita tak pakai kasut, kita mula pijak, sakit. Tapi kita berjalan lagi, lama-lama tapak kaki kita keras. Bukan sebab batu tu dah tumpul, tapi tapak kaki kita keras. Itulah hati yang bila kita dah tenggelam dengan dosa, kita dah mula tak berasa berdosa. Maka nak buat macam mana? Bila buat dosa, terbuat dosa, terus minta ampun pada Allah. Nanti kita tergelincir lagi, minta ampun lagi. Nanti kita tergelincir lagi, minta ampun. Sebab sifat kita manusia selalu buat dosa. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti buat salah. Tapi jangan berputus asa dengan bertaubat dan jangan jemu untuk minta ampun. Sebab Allah Maha Pengampun. Dan Allah kata, kalaulah manusia sudah tidak ada melakukan dosa lagi, tak ada orang buat dosa lagi, maka aku akan menggantikan dengan kaum yang baru. Sebab sifat manusia tu memang dia berdosa dan Allah menanti-nanti untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Jadi saya kira persoalan sebenarnya banyak persoalan Ustaz yang diajukan, dan untuk berkata Ustaz, kita live di YouTube Politeknik. Ya. Di live tersebutlah yang persoalan-persoalan yang diajukan di sana, dan saya kira petang ni cukup dulu dua soalan tu sana. Ya, Dan insyaAllah. kita faham situasi Ustaz sekarang dalam keadaan diuji dengan orang kata banjir, dengan banjir rumah di Melaka Ustaz. Ya. Jadi kita, macam kita sebut tadi, sama-samalah kita doakan agar Ustaz, keluarga, sekeluarga dimudahkan segala urusan di sana, di Melaka lah. Jadi insya-Allah saya kira sekadar itu sahaja program kita pada petang ini, yang kita bersiaran daripada pukul 2 tadi sehinggalah pada saat ini lebih kurang 1 jam 40 minit kita bersama-sama di ruangan webinar bicara Maulid Rasulullah Uswatun Hasanah, sebagai orang kata role model orang kata ikutan kita sepanjang zaman. Jadi Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan pada diri Nabi itu adanya akhlak yang terpuji. Dan saya dapat simpulkan di sini apa yang disampaikan oleh Ustaz selama lebih kurang 1 jam lebih ini, yang kalau nak bicarakan tentang akhlak Nabi cukup banyak. Cukup banyak, tadi baru 23, 24 yang Ustaz sebut. Jadi sama-samalah kita mendalami, kita mengkaji lagi apa lagi akhlak yang terpuji yang ada pada Nabi, yang sehinggakan Allah pun memuji akhlak baginda Nabi SAW. Jadi saya mewakili pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Jafri Al-Mahmudi di atas kesudian untuk berkongsi dan meluangkan masa pada petang ini, walaupun diuji dengan banjir, tapi boleh lagi mampu untuk luangkan sedikit masa bersama-sama kami. Jadi pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih, dan saya doakan kita semua dimudahkan oleh Allah, dan juga para pelajar dan staf Politeknik dan para pendengar semualah. Moga-moga kita semua mendapat cinta Nabi SAW. Jadi berakhirnya kita nak mohon Ustaz doa sikit, boleh tak Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain, mafaqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa dinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna shinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Daun pepaya, daun ubi, kedua-dua daun sama diikat. Sungguh mulia akhlak Nabi itulah dan umat dunia akhirat. Jadi satu pantun saya petang ni. Dan itu sahaja, marilah kita sama-sama tangguh majlis kita dengan bacaan Ummul Furqan. Kita tangguh dengan bacaan suratul Al-As dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sekadar itu sahaja. Pada para pelajar boleh mengisi kehadiran di ruangan komen yang diletakkan di YouTube Politeknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.